Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tun Faisal dirakam percakapan. Apa jadi, apa nak jadi, dan apa pula kesalahan Tun Faisal ini. Selepas mengeluarkan kenyataan yang didakwa berbau fitnah terhadap timbalan Perdana Menteri, Datuk Tun Faisal Ismail hadir ke Ibu Pejabat Polis IPD Putrajaya hari ini untuk dirakam percakapan. Ketua Penerangan Bersatu Berkenan yang diiringi beberapa penyokong memasuki IPD Putrajaya secara bersendirian pada jam 3 petang. Tun Faisal sewaktu sidang media di lokasi berasingan memberitahu bahawa pihak polis memintanya hadir bagi dirakam percakapan. Ia mengikut Seksyen 505B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 berkaitan kenyataannya yang dimuat naik di Facebook. Untuk rekod, Tun Faisal menyertai Bersatu berkuat kuasa pada 9 Julai 2023. Pada 30 Ogos lalu, Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan membuat laporan polis di Balai Polis Setapak terhadap Tun Faisal yang juga bekas timbalan Ketua Bahagian UMNO Putrajaya. Laporan itu susulan artikel berbau fitnah terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO berhubung isu pelantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16. Kata Ketua Penerangannya, Nasruddin berkata, hantaran pada 27 Ogos lalu itu juga mencabar kredibiliti Yang di-Pertuan Agong ke-16 dalam urusan lantikan Perdana Menteri. Ada netizen mohon supaya isu ini dihentikanlah segera kerana ianya tidak membuahkan apa-apa keuntungan lebih-lebih kepada rakyat Malaysia. Yang bertelaga habis-habisan ini ialah ahli politik, khususnya yang nak sangat jadi Perdana Menteri. Isu SD ini sudah tak relevan lagi. Buat apa nak diulang-ulang lagi, kata netizen. Diulang 1000 kali pun tidak akan membuat apa-apa manfaat. Bahkan ini akan boleh mengguncang dan menghuru-harakan semula negara dan akan menolak secara tidak langsung, akan membuatkan para pelabur mungkin akan rasa takut dan mungkin akan menggugat keharmonian negara. Jadi, seperti netizen nasihatkan, berhentilah menggunakan isu-isu SD ini. Seperti yang dititahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sekarang, Baginda mengatakan, tunggulah kalau nak berpolitik, nak jadi Perdana Menteri semula, nak berkuasa semula, tunggu pilihan raya. Bukannya di tengah-tengah sekarang ini pula nak mahu lagi persoal sini sana. Kita harus sama-sama menghormati keputusan yang telah diambil, bahkan titah Ketua Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sebelum ini yang menghendaki supaya negara ini berhentilah mengatakan tentang SD, tentang sokongan dan sebagainya. Baginda sudah melakukan yang terbaik, bahkan telah menyorkan perkara yang terbaik untuk rakyat dan negara Malaysia. Dinasihatkan kepada semua pembangkang khususnya, berhentilah bercakap tentang perkara ini kerana ia tidak membawa manfaat, hanya merugikan seluruh rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dakwaan kesilapan diplomatik Perikatan Nasional. Siapa kunjung siapa? Dengarkan ulasan ini kerana ini memang membuka pemikiran kita dan membawakan isu baru, bahkan membawakan pendedahan baru yang amat menarik berkaitan dengan Perikatan Nasional. Ada orang kata, kalau benarlah apa yang didedahkan ini melalui laporan media, adakah Perikatan Nasional ini membohong? Adakah pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional membohong? Dan apa tujuan mereka nak bohong? Adakah untuk menunjukkan bahawa Perikatan Nasional itu hebat? Ataukah mereka ni sengaja nak bohong? Perikatan Nasional dalam satu laporan didakwa melakukan kesilapan diplomatik berkaitan
pertemuan dengan Perdana Menteri New Zealand Christopher Luxon Selasa lalu. Ini termasuk dakwaan membuat gambaran salah berkenan siapa yang membuat kunjungan dalam pertemuan itu. Selepas Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata, dia menerima kunjungan hormat daripada Luxon. Namun, warganet mendakwa Hamzah Zainuddin sebenarnya yang membuat kunjungan terhadap Luxon. Dan membangkitkan satu video di mana Luxon berkata, terima kasih kerana datang hari ini kepada Hamzah Zainuddin. Makna kata Hamzah Zainuddin bukan didatangi, tetapi beliaulah yang datang berjumpa Luxon. Persoalan timbul semula. Siapa yang dikunjungi dan siapa yang mengunjungi? Siapa yang sebenarnya tersilap? Adakah benar-benar Perikatan Nasional ini tersilap dengan tanda petik berbohong? Dalam video sama, Luxon juga berkata, Hamzah Zainuddin bawa kawan-kawan, Anda bawa kawan-kawan. Dengan sejumlah pihak mentafsirkan ia bermaksud, Luxon tidak menjangka Hamzah akan membawa pemimpin lain bersama dalam pertemuan itu. Menjawab kritikan pertama, Setiausaha Sulit Hamzah, Ahmad Ikhwan Fadli berkata, Pesuruh Jaya Tinggi New Zealand memaklumkan kepada Hamzah yang Luxon ingin berjumpa dengannya. Kalau kau nak expect Perdana Menteri New Zealand datang pejabat Ketua Pembangkang, memang kau dungu betul. Sifar diplomasi dan rasa hormat siapnya di-X. Satu ucapan lain oleh Ikhwan semalam yang menggambar-gemburkan keputusan Luxon untuk berjumpa Hamzah turut dikritik. Dalam ucapan itu, Ikhwan berkata, pemimpin negara luar tetap mahu berjumpa pemimpin PN, ekoran kewibawaan mereka walaupun kini menjadi pembangkang. Sejumlah warganet pula namun berkata, ia adalah amalan biasa orang kenamaan luar untuk berjumpa dengan pembangkang. Dengan ada yang membangkitkan pertemuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan pembangkang di India bulan lalu. Semakin sempitas lalu Malaysia kini membayangkan Luxon mungkin ketua kerajaan luar pertama yang mengadakan pertemuan dengan pembangkang ketika kunjungan di Malaysia. Sebelum ini, kunjungan hormat diplomatik kepada pembangkang termasuk Anwar dilakukan oleh menteri atau diplomat. Pada 2014, Barack Obama yang ketika itu Presiden Amerika Syarikat menolak untuk bertemu Anwar ketika kunjungan rasmi pertamanya di Malaysia. Namun pada 2015, Obama dilaporkan menggesa Perdana Menteri ketika itu Najib Razak untuk membebaskan Anwar yang ketika itu dipenjara atas kes lewat. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Tok Mudim kata, mereka terlalu berkira sangat tentang siapa jumpa siapa. Sebab tu sampai sekarang, rakyat di bawah jajahan, diorang sakit sebab berkira sangat nak jumpa pasal peruntukan. Bosku kata, kau pula kata, tak tahu siapa yang jumpa siapa. Sekian dulu untuk kali ini. Red Parrot pula kata, di Parlimen, Hamzah Zainuddin dilantik sebagai Ketua Pembangkang oleh Perikatan Nasional. Di luar Parlimen, Muhyiddin merupakan pengurus CPN dan Presiden Bersatu adalah Ketua Pembangkang. Tapi kenapa dia tak turut serta dalam pertemuan dengan Perdana Menteri New Zealand? Adakah Muhyiddin tak dijemput atau dia sendiri tak mahu berjumpa kerana kurang wibawa untuk berbincang dengan delegasi New Zealand? Pikir-pikirkannya, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Malaysia digemparkan dengan satu laporan yang luar biasa. Tidak tahu sejauh mana benar atau tidak, tetapi kita digemparkan apabila didakwa kerabat Pahang menyerang penambak jalan dengan pisau dan pistol. Seorang kerabat di Raja Pahang bersama sekumpulan orang didakwa menyerang seorang lelaki menggunakan senjata tajam dan pistol sehingga mendatangkan kecederaan. Alias Awang, 44 tahun, mendakwa dia menjadi mangsa serangan berkumpulan itu
di sebuah kandang kuda di Kuantan Jun lalu. Yang menghairankan ialah mengapa hari ini atau kemarin baru diberitakan tentang serangan ini. Walhal ianya dikatakan didakwa berlaku pada Jun lalu. Ini benar-benar mengejutkan kita. Pekerja pembinaan dan penyelenggaraan jalan itu memberitahu Malaysia kini, dia dihubungi oleh seorang individu dipercayai orang suruhan anak kerabat berkenan untuk bertemu dengannya. Saya diserang oleh kira-kira 20 orang termasuk anak tengku berkenan, katanya. Dalam kejadian itu, seorang rakannya telah menyerang saya dan menikam pihak kanan saya dengan pisau, katanya. Anak tengku berkenan pula melepaskan tembakan ke arah kaki saya. Namun, tidak mengenai sasaran dakwanya yang juga membuat laporan polis pada 8 Jun 2 hari selepas kejadian. Malaysia kini sedang berusaha mendapatkan respon kerabat terbabit serta Istana Pahang. Namun, kita amat berbangga dan bersukacita kerana Tengku Mahkota Pahang telah pun bersuara tentang isu ini dan Baginda telah menyatakan bahawa Istana Pahang tidak akan melindungi sesiapa yang melakukan kesalahan dan Baginda juga telah bertitah bahawa Baginda mengharapkan siasatan telus sepenuhnya dilakukan terhadap kes dan isu ini. Alias, bapa kepada 8 orang anak itu berkata, dia difahamkan serangan terhadapnya dibuat susulan pertikaian berkaitan isu tanah di Rompin yang dia terlibat dalam pembinaan jalan di situ. Berdasarkan laporan polis yang dilihat Malaysia kini, alias membuat laporan polis di Kuantan Pahang selepas mendapatkan rawatan di Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan, alias mengalami kecederaan di bahagian paha dan menerima beberapa jahitan serta luka di bahagian kaki. Dia bagaimanapun menolak untuk ditahan di hospital, sebaliknya mahu melakukan penjagaan sendiri di rumah. Berdasarkan laporan polis berkenan, alias mendakwa diserang sebaik tiba di lokasi kejadian dengan ditarik masuk ke dalam kabin kandang kuda. Alias berkata, setakat ini dia telah 2 kali dipanggil memberikan keterangan termasuk terbaru beberapa hari lalu. Beberapa hari lalu pihak polis memanggil saya ke balai untuk mendapat pengesahan saya nama pelaku yang telah menikam pihak saya, katanya. Polis tahan 3 suspek utama. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuantan, Wan Muhammad Sahari Wan Busu ketika dihubungi Malaysia kini berkata, polis membuka siasatan bawah Seksyen 324 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kecederaan menggunakan senjata dan kerana merusuh. Katanya seramai 3 orang lelaki disyaki sebagai suspek utama dalam kes berkenan telah ditangkap dan direman 7 hari bagi membantu siasatan sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. 2 lagi individu juga ditahan dan dibebaskan selepas keterangan mereka direkodkan, tambah Wan Muhammad Zahari. Pegawai polis itu bagaimanapun enggan memberikan sebarang komen atau mengesahkan mengenai penglibatan seorang kerabat diraja dalam kejadian tersebut. Kata beliau, kita sudah membuat tangkapan terhadap suspek utama dalam kes ini, kata Muhammad Sahari. Ditanya mengenai dakwaan mangsa berkenan menggunakan sepucuk pistol dalam kejadian itu, dia berkata polis masih memeriksa dakwaan tersebut. Kata beliau, kita lihat sekiranya ada keperluan untuk siasat, kita akan siasat lebih lanjut mengenai dakwaan tembakan, katanya. Setiap sudut kita siasat, tambahnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.